Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw innama hum fi shiqaq. Shadaqallahul azim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 137 yang bermaksud maka jika mereka beriman sebagaimana yang kamu imani, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Ayat ini untuk menjawab punca-punca perpecahan di kalangan umat Islam. Inilah ayatnya. Kita dengar tadi terjemahan mereka dengan kamu, makna ada dua golongan. Fa in amanu bimithli ma amantum bi, maka sekiranya mereka beriman sebagaimana kamu beriman, faqad ihtadaw, maka mereka adalah golongan yang mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, dan sekiranya mereka berpaling, mereka tidak beriman sebagaimana kamu beriman, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka dengan kamu ini akan senantiasa dalam perbalahan ataupun permusuhan ataupun perpecahan. Kita rujuk sebuah hadis yang relevan dengan ayat ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Bada'al Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Yang bermaksud Islam bermula dalam keadaan dagang, asing, agama yang dianggap pelik, menyembah Tuhan yang tak dapat dilihat, pelik, asing. Dan Islam akan kembali dagang, maka berbahagialah orang-orang yang dagang. Apabila kita selaku seorang Islam yang beriman, kita berpegang teguh dengan ajaran Islam di dalam seluruh kehidupan kita, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, sudah pasti kita akan dianggap sebagai alien, tuan-tuan, pendatang asing. Ini hadisnya. Ini berlaku terhadap diri saya, sebab tu saya berkata demikian. Keluarga kita bila bertemu dengan kita tidak seperti dulu lagi, tidak akrab, tidak seakrab sebagaimana dulu. Kini kita ada janggut, kopiah putih, isteri pakai furda, anak gadis pakai furda. Mereka tengok kita macam alien, mangkuk air nunggu. Walaupun orang menganggap kita alien, Nabi bersabda, fatuba lil ghuraba,
Selama mana siapa sahaja yang berpegang teguh dengan agama Islam, beramal dalam seluruh kehidupannya, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka inilah golongan yang berbahagia, kata Nabi SAW. Walaupun dianggap pelik, dianggap asing oleh orang-orang lain. Kalau tak percaya, cuba tuan-tuan yang bekerja ni, yang masih bekerja lah. Mesyuarat penting ni, saudara makna. Mesyuarat penting. Makna apa Syekh tengok jam 4.27 asar. 4.25, excuse me, saya nak pergi solat. Dia tengok makna macam alien. Ni apa dia tengah mesyuarat bangun. Inilah punca perpecahan. Punca perpecahan apabila kita beramal dengan ajaran Islam sepenuhnya. Sebab itu Allah menyatakan golongan ini dia ada dua golongan, mereka dan kamu. Kita ulang kali ini. Maka sekiranya mereka beriman sebagaimana kamu imani, mereka adalah golongan yang mendapat petunjuk. Akan tetapi kalau mereka berpaling, tidak beriman sebagaimana yang kamu imani, hanya saja mereka dengan kamu akan senantiasa di dalam perpecahan ataupun permusuhan. Inilah punca. Orang Melayu berpecah. Nampak? Orang Melayu hijau dengan orang Melayu biru. Dia cepat saya kat datang ni. Ni punca. Nak cari alasan apa lagi? Umur panjang saya. Alamak, wali-wali. Ini betul wali-wali ni. Wali semua ke, wali apa tak tahu lah. Alamak. Kita bincang sampai pening kepala. Kenapa orang Melayu berpecah belah? Kenapa tak percaya? Punca ni. Aku berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah dalam seluruh kehidupan. Kamu tidak. Itu punca. Nampak? Sebab itu, berdasarkan ayat ini, perbalahan, perpecahan akan terus wujud di kalangan umat manusia. Sekiranya sebahagian beriman sepenuhnya, manakala sebahagiannya lagi tidak beriman sepenuhnya. Baik, itu jawapan yang pertama, punca perpecahan. Bukan sekadar mereka akan berpecah, bermusuh dengan kita yang beriman. Ayat lain menyebut dia sesama dia juga akan terus berpecah belah. Itu yang syok. Tambah pilihan ayat dekat pula. Kalau calon dia tidak diketengahkan, tidak dipilih, dia akan sabotaj. Mereka pun sebut, tolong kali ni jangan sabotaj. Terimalah ketetapan. Bukanlah saya nak politik, lebih kurang tentu lah. Kita nak baca yang Quran ni, surah ke-38 saja, muka surat 667, ayat yang kedua. Ini tafsir Profesor Mahmud Yunus. Bukan sekadar mereka berpecah belah dengan kita, golongan yang beriman, tetapi dia sesama dia juga berpecah belah. Apa dia bunyi? Ingat siapa nak tembak apa? Macam dia pull trigger kena standby. Kita pun wali je lah. Balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Bahkan golongan kufur ini, yang tidak beriman ini, fi izzatin, mereka dalam kesombongan, wa shiqaq, dan mereka juga di dalam perpecahan sesama sendiri. Ini dalil. Lepas tu jangan bimbang. Kita yang memperjuangkan kebenaran agama Allah ni, jangan sekali-kali bimbang. Perpecahan di kalangan mereka juga akan terus berlaku sampai bila-bila. Kita dengar tafsirannya. Cari cumi mata apa ada kat sini.
Melayu ni mudah-mudah tu. Kalau ni cetakan baru, kalau cetakan lama 667. Cetakan baru ni saya pun tak pasti. Sama ya. Ada yang tak sama kan? Baik. Cuba tuan-tuan dengar. Pertama, tafsiran ini bakal menjelaskan sifat orang-orang kafir. Kafir itu benda. Apa sifat mereka? Dia sebut. Jadi ayatnya yang bermaksud, tetapi orang-orang kafir di dalam kesombongan dan perselisihan. Sifat orang-orang kafir ialah, sifat orang-orang kafir itu ialah sombong. Tambah sombong. Yang kedua, tidak mahu menerima kebenaran. Ini sifat orang kafir. Kita tegakkan dari Quran, hadis, dia tak terima. Dan mereka di dalam perpecahan dan perselisihan sesamanya. Ini dia ayat. Inilah punca perpecahan. Pertama, mereka berpecah belah dengan golongan beriman. Yang kedua, mereka sesama mereka juga akan terus berpecah belah. Baik, untuk menjawab apakah jalan penyelesaian, apakah formula untuk menyatu padukan umat manusia. Ayat yang sering dibaca oleh pendakwah-pendakwah, inilah satu-satu ayat yang saya tahu jalan penyelesaian untuk menyatu padukan khususnya umat Islam yang berpecah belah. An-Nisa surah 4 ayat 59 sebagai jawapan. Kita baca sepenuhnya ayat ini kerana ayat ini penting dan menarik. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahu alazim. Dengar maksud ayat yang dibaca. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Dalam masa yang sama, kamu juga wajib mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada pemimpin dari kalangan kamu. Dah banyak kali dah saya sebut. Dalam ayat ini, perkataan ati'u yang memberi pengertian taat hanya disandarkan kepada perkataan Allah dan Rasul sahaja. Ulil amri tidak ada perkataan ati'u. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulama membahaskan disandarkan perkataan taat kepada Allah dan Rasul untuk menyatakan ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah ketaatan mutlak. Mutlak maknanya tak ada pilihan. Itu maksud mutlak. Dalam ayat ini mutlak memberi pengertian no choice, take it or leave it. Bekom macam tu kan? Orang offer kat kita, ni ada apa? Take it or leave it. Tak ada pilihan. Taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Tidak ada pilihan. Suka tak suka, sesuai dengan kehendak selera hawa nafsu atau sebaliknya, kena ikut, kena taat. Tetapi ulil amri, pemimpin, itulah kadang-kadang kita ni tidak diberi peluang kan? Nak muncul ke kaca TV kan? TV 3 suku, RTM, Rehat tunggu mampus kan? Kalau diberi peluang dengan penjelasan seperti ini, saya yakin insya-Allah mampu membuka minda. Sebab jelas perkataan ati'u tidak disandarkan pada ulil amri. Di antara yang menyatakan demikian Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala.
Seorang pejuang Islam mati di tali gantung. Orang yang mati-matian dan menentang fahaman sekularisme, yang merosakkan akidah umat Islam. Baik, apa hujah saya? Tidak boleh taat kepada pemimpin, atau ketaatan kepada pemimpin bukan ketaatan mutlak. Antaranya hadis Imam Bukhari dan hadis kedua Imam Muslim. Kemudian akan disusuli dengan ayat Quran, dengan ayat Quran. Hadis Bukhari yang selalu dibaca, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kepatuhan atau ketaatan kepada makhluk yang mengajak kita mendurhakai Allah. Tak kira lah makhluk tu pemimpin lah, atau kedua ibu bapa. Kalau kedua ibu bapa, kita rujuk surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-8. Sekiranya kedua ibu bapa mengajak kita mempersekutukan Allah, Allah berfirman, fala tuti'huma, maka jangan taat kepada kedua-dua mereka. Konon-konon syurga di bawah tapak kaki ibu. Kalau ibu pencerai, minta maaf. Ini dari Quran. Maka janganlah kamu taat kepada kedua-dua mereka. Begitu juga adalah hadis tadi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang mengajak kita mendurhakai Allah. Hadis Muslim, la ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'rufi. Yang bermaksud tidak ada kepatuhan di dalam perkara mendurhakai Allah. Sesungguhnya kepatuhan hanya dalam perkara-perkara ma'ruf, perkara-perkara yang baik sahaja. Satu hadis Bukhari, satu hadis Muslim. Bagaimana dengan Al-Quran? Quran telah merakamkan Fir'aun laknatullah telah mengarahkan kepada rakyatnya dengan satu arahan. Di antaranya supaya mereka membunuh setiap bayi lelaki yang baru lahir di bumi Mesir. Itu adalah. Maka arahan yang tidak sewajarnya dipatuhi, mereka ikut. Ni contoh seorang pemimpin yang memberi arahan yang tidak betul. Apakah wajib kita patuhi arahan tersebut? Kita jawab dengan firman Allah. Surah ke-11 Hud ayat 97-99. Dah tutup sejuk ni, no? Awal. Dengar terjemahan kita baca. Saya baca Al-Quran. Ila Fir'aun wa malaihi fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun birashid yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa usbi'u fi hadhihi al-la'nah wa yawmal qiyamah bi'sal wirdul marfud. Betul. Wa usmi'u. Ulang sekali lagi, sebab saya tak konsentrate, tak ada teringat benda lain. Itu yang susah tentang ayat Quran. Kita rasa macam dia tak betul. Ulang sekali lagi. Ayat 98 semua. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa usmi'u fi hadhihi al-la'nah wa yawmal qiyamah bi'sal wirdul marfud. Itu ayatnya. Cuba tunda. Boleh atau tidak
seorang mematuhi arahan-arahan yang tidak betul. 97-99 surah 11 Hud. Kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu kaum Fir'aun menurut perintah Fir'aun, sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul. Especially government sebenar. Jangan main patuhnya. Khususnya SB lah, polis ada polis ni. Kalau dapat arahan warga nak tangkap saya, jangan tangkap, tak betul. Saya bukan penjenayah. Pergi tangkap tu geng mamak lah, kan, yang melakukan perompakan. Pergi tangkap tu kumpulan-kumpulan yang merosakkan akidah umat Islam, kan. Baik. Sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul. Oleh kerana perintah itu tidak betul, tuan-tuan, dipatuhi juga. Ini bahasannya. Ada apa? Tak dengar? Tak ada. Biar ustaz sejuk tak apa. Ustaz kena korban. Tak apa, boleh tahan ni lama. Ingat, sambungan sebagai balasan kepada orang-orang yang mematuhi sesuatu arahan yang tidak betul. Sebab itu tak boleh, tuan-tuan. Konspirasi jahat itu tak boleh. Tidak dibenarkan oleh Islam. Bersubahat dalam perkara-perkara jenayah itu tak boleh. Tapi dah puak-puak ni tak datang surah Ar-Rahimah Seksyen 8 bila nak kita tidak diberi kesempatan muncul ke kaca TV. Benar tak? Cuba diberi kesempatan dengar hujah ni balik awal bawa tu. Dia nak kata tak betul, kita pegang kitab dia sendiri ni. Kitab Pimpinan Ar-Rahman, senjata makan tuan ni. Ada orang juga, ustaz-ustaz duk lekeh saya. Ustaz Syahrinul tak ada kitab lain yang nak rojok asyik-asyik Pimpinan Ar-Rahman. Lah ikut suka aku lah. Hang sibuk kenapa? Dah ada tu. Sebab kitab ni senjata makan tuan. Nanti baca kitab ni, hampa kata pula ini kitab parti pembangkang. Dah dah. Bila bagi yang ni KO. Akhirnya esok tuan-tuan yang terpanjang, kerana saya asyik rojok pada kitab ni, mungkin satu hari diharamkan kitab ni. Mungkin akan diharamkan. Kena tafsir semula. Siapa suruh tafsir semula? Mahathir. Dia kira suruh tafsir semula orang kata Al-Quran. Bangang oleh orang tua. Pak saya sokong saya. Wali sama wali mesti sokong. Tuan-tuan dengar balasan. Takkan tak percaya. Tak payah tengok dah, tak percaya. Balasan yang pertama, Firaun akan mengetuai kaumnya pada hari kiamat. Kemudian tetaplah ia akan membawa mereka masuk ke neraka. Kesalahan kerana mempengaruhi arahan Firaun yang tidak betul. Dan seburuk-buruk tempat yang dimasuki ialah neraka. Itu pada hari akhirat. Ini di dunia ni belum mati ni. Pegawai-pegawai kerajaan yang terlalu taat pada arahan yang tidak betul. Kau dengar? Tengok ada tak pokok tu? Malam ni tak datang. Cuti sekolah, bawa anak melancong. Berapa bulan dulu yang tangkap gambar saya di depan dia jahil semua. Pakai dua kepa yang putih. Ya, lan dah tanya. Awak siapa? SB dah. Jahil dia. Lain kali yang datang kami tanya. Lan nak tanya. Ini di dunia dan mereka diiringi oleh laknat yang tidak putus-putus di dunia ini.
kamu buat apa pun tak ada keberkatan dalam hidup. Percayalah. Tak takut tak saudara Mano? Kita tak bimbang sebab kita tidak terlibat bersubahat. Tak ada konspirasi, kan? Dan mereka diiringi oleh laknat yang tidak putus-putus di dunia ini. Dan pada hari kiamat, sebenarnya laknat itu adalah seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Percayalah, hidup tak ada keberkatan, rumah tangga kucak kacir. Percaya, itu laknat. Hidup yang tak selamat. Maukah kita hidup di dunia yang sementara dalam keadaan sedemikian? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kembali pada An-Nisa 59, ketaatan kepada pemimpin bukan ketaatan mutlak. Contoh ayat yang saya kemukakan, surah ke-11 Hud ayat 97 hingga 99. Baik. Kemudian Allah menyambung firman-Nya sebagai satu formula untuk menyatu padukan umat yang berpecah belah. Fa in tanaza'tum fi syai', maka apabila kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, apa perintah Tuhan? Faruddu ila Allah wa Rasul, kembalilah kamu merujuk kepada Allah dan Rasul. Allah maknanya Al-Quran, rujuk Al-Quran. Rasul rujuk As-Sunnah atau hadis. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya, malangnya. Umat yang berpecah belah ini tidak menyahut seruan Allah. Sebab itu mereka terus berpecah belah. Dan dalam negara kita, dalam himpunan agung ayat sedang berlangsung, tak ada perjalanan nak menata kat pertimbangan. Orang himpunan agung, orang nak cerita dasar negara, apa tindakan kita, kan? Oh, mereka cakap tak jadi mengumpat, kita cakap jadi mengumpat. Ni kadang-kadang tuan, nak naik angin ni. Saya pun tak tahan nak kena tanding lah, tuan. Parlimen suka tanding. Logo cap nombor pun kan. Masuk parlimen baru gegar. Quran, hadis, perlembagaan persekutuan, semua kita hafal habis. Kan? Itu dia cerita dia. Inilah manusia ni, sebab tu saya tanda ni. Dia nak jawab pada malam ni. Mungkin semalam atau sebelum ni dah ada orang jawab. Tak apa. Kullama takarrar. Setiap perkara yang diulang-ulangi memantapkan. Semalam dah dengar nak ustaz ni pula kata dalil yang kemungkinan sama. Apa dia isu dia? Boleh atau tidak berdoa kepada sesama muslim, keburukan terhadap sesama muslim. Ini di penghujung rancangan. Kita siap dengan dalil tu, sebab tu kita tak bimbang. Dalil banyak. Saya akan sebut nama kitab, muka surat, surah ke berapa, dalil hadis, riwayat siapa, semua ada insya-Allah. Baik. Jadi dalam ayat ini, formula untuk menyatu padukan umat yang berpecah belah ialah kembali kepada Allah dan Rasul. Rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jangan sesekali meragui Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa kata? Surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-15. Ini tanda-tanda orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Malam ni tak ada tahlil, tak ada doa selamat, tak ada. Okay. Makan tak ada. Makan ada. Bulan lepas tak sempat makan, balik awal. Baik. Innamal mu'minuna alladhina amanu billah wa rasulih thumma lam yartabu
wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ayat 15 surah ke-49 Al-Hujurat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman dengan Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Dengan keyakinan ini mereka berjihad dengan harta benda dan nyawa mereka di jalan Allah. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Siapa? Yang tidak meragui Allah, tidak meragui Rasul, meyakini firman Allah, meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beriman dan arti kata sebenar, kita menggesa dan merayu. Biarlah orang Islam, orang Melayu yang berpecah belah di dalam negara kita ini kembali merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu jalan penyelesaian, bukan melalui media, ya? Bukan melalui TV, radio, akhbar dan sebagainya. Kita duduk, kita bawa kitab Quran, kita bawa kitab hadis, kita rujuk. Bukan nak cari siapa menang. Yang benar itulah yang dijunjung tinggi, kata ulama. Faham? Itu jalan penyelesaian. Baik, habis satu bab. Bab ketiga, boleh atau tidak doa keburukan, kehancuran kepada sesama Muslim. Yang sedap ni, boleh. Apa dalil Ustaz? Anda dengar sebenarnya. Pertamanya, dalil, saya sebut nama kitab. Nama kitab Rawai'un Bayan karangan Syekh Ali As-Sabuni, juzuk yang kedua, muka surat 83. Kita arah mana? Kalau ustaz nak orang ni sebut muka surat, confirm ustaz ni betul. Ni gentleman siap dengan muka surat, bukan cakap kosong, kan? Kalau kita ni nak mempertikaikan Syekh Ali As-Sabuni, who are you, man? Saya ustaz, ulama muda, ulama tua nak mampus. Kita nak tanya ulama muda, ulama tua, berapa kitab kamu karang? Kan? Ilmu kamu dengan ilmu Syekh Ali As-Sabuni takkan kamu lebih hebat, kan? Baca ayat Quran pun kelang kabut, kan? Baca hadis pun kena tengok. Di mana kehebatan kamu? Kan? Tak standing dengan Syekh Ali As-Sabuni. Maksud saya, kita tak standing. Baik, saya tak hafal sematan ni, cuma saya nak terjemah sahaja. Tak sempat nak hafal, kan? Bila timbulnya isu heboh satu minggu tentang doa terhadap pemerintah ni, kita pun tak sempat, cuma sempat photostat saja, kan? Cuma salah satu hadis tu saya hafal. Hadis yang pertama riwayat Imam Muslim, di mana seekor keldai himar diconteng muka himar ini. Bila sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Allah laknat sesiapa yang buat kerja seperti ini. Cuba tuan-tuan bayangkan dia, conteng muka himar dilaknat oleh Nabi. Hadis Muslim itu hadis. Ini bukan cokiak ni hadis, kan? Kalau imam lain, ya kita akui. Imam Al-Hakim, kita kena cek dulu sahih ke tak sahih. Imam Muslim conteng muka himar, Nabi doa laknat sesiapa yang buat kerja seperti tadi. Menzalimi binatang pun tidak dibenarkan oleh Islam. Ini menzalimi sesama manusia. Apa makna zalim? Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Wa mausyai fi ghairi mahalli. Ada perjanjian
yang ditandatangani pada tahun 1975 di antara Petronas dan kerajaan-kerajaan negeri yang menghasilkan petroleum. 5 hari sudah TPM memberi jaminan, we will revise, kita akan kaji semula kadar royalti untuk Sabah. Kenapa tak bagi kepada Kelantan, negeri sebelah Bukit Bostan? Kita nak tanya, apakah tindakan ini betul? Makna Terengganu kan? Saya tidak. Kelantan sebahagian daripada negeri-negeri di bawah persekutuan. Hasil negeri Kelantan dilonggok-longgokkan kepada kerajaan persekutuan, betul atau tidak? Kemudian dipulangkan sebahagiannya. Kita tahu undang-undang. Selangor pun sama. Kenapa kamu berbuat demikian? Ini zalim. Layak sangat doa bagi mampu semua. Kalau buat zalim dekat Himar, kat Kaltai pun Nabi laknat. Hadis yang kedua, hadis Bukhari. Ya, saya akui hadis ini tidak ada kaitan dengan orang Islam. Nabi melaknat orang kafir, di mana ada 3 kabilah. Mereka meminta jasa baik Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar beberapa orang pendakwah kepada kabilah-kabilah mereka. Setelah dihantar tuan-tuan dan perempuan, pendakwah-pendakwah ni dibunuh. Ada ustaz cerita. Datuk tahu tak? Lalu bila sampai pengetahuan Nabi, terus beliau berdoa. Dengar, ayat ini saya hafal, hadis Bukhari. Ini saya sempat hafal. Allahumma al'an Ra'lan wa Zakwan wa Usayyah asawullah ta'ala wa rasulah. Rawahul Bukhari. Ya Allah, ya Tuhanku, kau laknatkanlah Ra'lan, nama kabilah pertama, wa Zakwan, kabilah yang kedua, Usayyah, kabilah yang ketiga. Mereka menderhakai Allah dan menderhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu kepada orang kafir, ustaz. Tak apa, tak ada masalah. Kita baca hadis Bukhari dan Muslim. Kisah seorang sahabat bernama Sa'id bin Zaid. Tuan-tuan tahu tak? Sa'id bin Zaid adalah salah seorang sahabat yang dijanji syurga 10 orang saja. Saya semak, meneliti nama-nama, senarai nama saya tak ada. Tuan-tuan jangan ketawa, tuan-tuan lagi tak ada. Kalau muslimat 4 orang sahaja. Khadijah, Fatimah, Maryam, Cik Yam tak ada. Maryam dan Asiyah, isteri Fir'aun. Hadis riwayat Imam Ahmad. 4 wanita yang dijanji syurga, 10 pahala. Sahabat yang mulia ni termasuk Sa'id bin Zaid. Ustaz dia cerita? Tak ada. Ada. Cerita dia bagaimana? Sa'id bin Zaid didakwa mencuri tanah milik Arwa binti Uwais. Dihadapkan kepada wali Madinah, Marwan bin Hakam. Wali ini macam pemimpin Madinah lah, macam gubernur lah kot. Lalu ditanya, Sa'id kata, aku pun faham Nabi dah sebut, walaupun kita mengambil sejengkal tanah secara haram, masuk neraka kan? Tapi apa bukti? Tak ada bukti. Dia susah kan? Waktu dalam Islam ni dia suruh buat perjanjian, ada black and white. Islam ajar lama-lama. Kadang-kadang kita pun lupa tanah kita banyak mana ya? Bila ada semua black and white selesai.
Si Arwa binti Uwais ini mati-mati menyatakan tanah ini milik aku. Sa'id bin Zaid, sahabat yang dijanji syurga, akhirnya tanah itu menjadi milik Arwa binti Uwais. Karena Sa'id bin Zaid gagal mengemukakan bukti. Tak ada hitam putih, begitulah lebih kuat. Dalam Islam saya bersetuju memang betul. Al-Baqarah ayat 111. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tapi tidak diamal dalam negara kita. Katakanlah sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah keterangan kamu, bawalah hujah-hujah kamu, evidence kamu, bukti. Di Malaysia tak perlu bukti, tahan dulu. Ini ya, zalim ni. Ini zalim. Kaedah ni juga yang menyebabkan Saidina Ali tewas dalam kes baju besi. Dia kata aku tak ada bukti tapi nampak macam baju milikku. Buang kes, Yahudi menang. Akhirnya yang Yahudi itu dia kagum dengan keadilan Islam. Dia memeluk agama Islam. Dia kagum kenapa tuan-tuan, seorang khalifah boleh tewas dalam kes perbicaraan seperti ini. Ali kata kenapa? Kalau khalifah di Malaysia confirm menang. Yahudi itu pun tahu, Malaysia tahu. Sa'id bin Zaid juga kalah. Kerana maaf dia, kerana dia benar. Dan wanita ni tahu dia berbohong. Lalu Sa'id bin Zaid berdoa. Dengar apa doa dia dalam bahasa Melayu? Ini doa keburukan. Ya Allah, ya Tuhanku, kau budakanlah mata Arwa binti Uwais dan matikanlah dia, jatuh ke dalam perigi atau telaga. Dia doa keburukan. Akhirnya makbul. Setelah dia memiliki tanah tersebut, memang dalam rumah dia ada telaga atau perigi. Bila dah agak lewat sikit umur, dia pun jadi buta. Satu hari pengiring dia tu tak ada. Dia berjalan-jalan, jatuh ke dalam telaga, mati. Hadis Muslim dan Bukhari. Baik, ayat Quran ada. Kitab At-Tabari, kitab tafsir At-Tabari. Dalil carilah kalau tuan-tuan ada. Saya suruh ustaz cek. Betul tak ustaz ni? Ada dalam At-Tabari. Depan kita ada. Ini di antara lah dalil menyatakan boleh. Orang yang dizalimi boleh. Orang yang kena zalim boleh. Ulama kata harus boleh berdoa keburukan. Firman Allah, la yuhibbullah. Saya sebut dah surah ni, An-Nisa surah keempat ayat 148. Ini kitab tafsir H. Zainuddin Hamidi pada muka surat 140. Kita dengar boleh atau tidak. Dengar yang disebut tadi kitab tafsir At-Tabari. Ayat yang sama, la yuhibbullah al-jahr bis-su'i minal qaul illa man zulim. Allah Subhanahu wa taala tidak suka perkataan yang disebut secara terang-terang kecuali orang-orang yang dizalimi. Dalam kitab tafsir At-Tabari kata boleh. Kitab tadi Rawai'un Bayan bukan kitab tafsir, dia kitab agama. Dalam kitab Rawai'un Bayan pun ulama dan Syekh Ali As-Sabuni kata dua golongan ini boleh didoakan keburukan. Pertama golongan zalim, yang kedua golongan yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Faham tak? Dah dengar dalam kitab H. Zainuddin Hamidi. Tuan-tuan kena miliki ni kat rumah ni. Mahmud Yunus, Pimpinan Ar-Rahman, Arab Saudi, Izzuddin Hamidi. Rumah saya berbelah-belah kitab tafsir. Satu ayat saya tengok semua.
Baik, dengar sendiri. Boleh atau tidak? Semoga surat 140. Suara-suara yang dilahirkan oleh rakyat yang terinayah mengenai tindakan-tindakan yang di luar batas keadilan yang dilakukan oleh pembesar-pembesar negeri, tiadalah boleh dianggap suatu penghinaan atau hasutan, melainkan suatu jalan untuk menghilangkan penghinaan dan menegakkan keadilan. Boleh kita mendedahkan kezaliman pemimpin yang zalim? Boleh. Ni dalil. Doa pun boleh, dedah pun boleh, tak ada masalah, tak jadi mengumpat. Untuk menyokong ayat 148 ini, ayat 41 surah 42 Asy-Syu'ara, Asy-Syura, minta maaf. Wala man intasara ba'da zulmi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Cuba dengar mana. Orang-orang yang bertindak membela diri setelah dizalimi, maka tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Kita tak boleh salahkan mereka, mereka dizalimi. Mereka nak doa, ya Allah, hancurkanlah. Pasir tak dengar. Ke alamat rumah pendek tak dengar. Kan? Zalim. Tak zalim kan? Kenapa dekat Sabah nak revise? Kan? Dia punya kadar royalty. Kenapa Kelantan tak boleh bagi? Perjanjian yang sama. Kalau pergi dunia mana pun, mahkamah dunia selain pada Malaysia confirm menang. Tapi di Malaysia tak boleh, tuan. Apa pun tak menang. Ada dua seorang sahabat kita, dia bawa evidence berlori-lori, berfile-file. Orang kawasan Shah Alam. Akhirnya dia merengkuk 2 tahun dalam penjara. Keluar, dia sokong pula orang kaya ni. Ini betul-betul cerainya kaki. Dia datang dengan bertuah, mak saya di jalan kebun. Dia orang buat announcement, pada hari ini kita amat bertuah kerana senator sekian-sekian bersama-sama kita. Saya kata, bertuah apa? Bertuah untuk saya, sial untuk dia. Sebab saya nak lanya. Hari itu kau-kau punya khutbah Jumaat, dia tak salam, kata dia balik terus. Tak salam, sudah lah. Cerita tak lalim, kata dia. Kenapa kamu menganaktirikan Kelantan? Apa? Tak ada ayat yang menyokong dakwaan saya. Tidak boleh berlaku zalim walaupun terhadap musuh. Dah berpuluh kali dah kita baca ayat yang ke-8 surah ke-5 Al-Maidah. Di pertengahan ayat ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Kenapa kita kena bina ketakwaan? Jawapan dalam surah yang pertama tadi itu, rakaat yang pertama, imam kita baca, mana ustaz? Ustaz berhilang. Ustaz sejuk, tak tahan rekod. Ayat mula-mula ustaz baca tu, Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jelas, syurga ni disediakan bagi orang bertakwa. Di antara sifat orang-orang bertakwa ialah adil, bukan zalim. Adil walaupun tak ada musuh. Nampak? Saya rasa pelik, tuan-tuan. Masih wujud ulama-ulama yang nak mempertahankan kezaliman. Bila kezaliman tidak dicegah dan ditegak, kita jawab, tuan-tuan. Ni, lagi satu. Surah keempat An-Nisa 135. Kebetulan muka surat pun 135. Kita dah baca 2-3 kali dah. Dengar. Kenapa kezaliman wajib ditentang?
Bila pemimpin bermaharajalela melakukan kezaliman, kita biar, tunggulah. Kan? Ada dua, saya teringat yang ini satu lagi satu kali. Ini muka surat 135, hujah kedua muka surat 249. Dah ingat kita baca? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Cuba dengar. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah tegakkan keadilan. Ataupun wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah dirimu menegak kepada keadilan. Kenapa keadilan wajib ditegakkan? Tuan-tuan dengar tafsiran. Ini Profesor Mahmud Yunus. Dia kata dalam ayat ini Allah menyuruh supaya kita selalu menegakkan keadilan dalam segala hal. Kerana keadilan itu adalah tiang untuk menegakkan masyarakat dan pemerintah. Lalu Profesor Mahmud Yunus dia meminjam kata-kata Hang Jebat. Dia tak ambil kata-kata Hang Tuah, sebab Hang Tuah ni pondan. Ni jenis taat buta tuli, taat membabi buta atau taat mengkhinzir buta. Sultan suruh ekor. Ada sultan ni, tengok muka. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Tengok tuan. Saya keturunan Hang Jebat. Apabila keadilan dalam pemerintahan tidak terjamin, maka alamat negara akan rosak binasa dan kezaliman akan bermaharajalela dalam masyarakat umum. Dia sebut negara akan hancur. Bukan zalim dalam soal menahan seseorang tanpa bicara, menggunakan wang rakyat semena-mena. Zalim lah. Orang lain semua tak pernah perintah dalam ucapan mereka. Saya baca The Star tadi macam nak bakar sahabat. TV memang saya tak tengok lah. Kalau tengok saya nak tendang TV tu. Nanti kena beli bangku pula, susah pula. Bukan harga 10 sen. Baca paper pun getah dia. Kata ceruhnya kaki. Semua tak boleh. Ejek Kedah. Apa? Mati baru bagi RM500. Kita hidup, kita bagi. Tunggulah tengok kami nak boleh buat apa. Hampa turun tengok, bagi kami naik pula. Lebih pada tu insyaAllah kami boleh bagi. Mereka suka memperkecil-kecilkan kebaikan yang kita lakukan. Peringkat awal, ni apa ni, kerja seminggu 5 hari, mengajar rakyatnya di malas. Kelantan. Sekarang tentu kerja seminggu berbaik. Kenapa ikut? Negeri mana yang memperkenalkan rumah teres ke rumah apa 3 bilik? Di Kuala Lumpur sampai hari ada rumah 1 bilik. Saya pergi rumah keluarga isteri sana. Nasib tak tumpah nak tidur. Kalau tidak nak kena tidur dengan dia sekali. Tak kelang kabut. Ikut juga 3 bilik. Kan? 1 tuan rumah, anak lelaki, anak perempuan. Adik-adik tak payah tidur lah, balik tidur rumah. Semua orang buat tak betul hampa je. Dalam sekitar orang dia kelentong lagi hari dalam sekitar. Tapi orang tengah fatwa nak baca. Dalam bisnes. Hutang negara SF2011 450 bilion. Dia kata ini kadar yang rendah kalau berbanding dengan Singapura dan Amerika. Ulok dah. Saya nak simpan perkataan, saya nak tanya pakar ekonomi. Kan? Kita tak pandai ekonomi. Tapi kita tahu pokok ni 10 yang dia cakap, dia bohong 20 kali. Dia kata tak ada apa yang nak bimbang, tak ada masalah. Tuan, tu di malam terima ku ayun. Hidup dengan bumi rakyat. Apabila tidak ditegakkan keadilan, negara akan hancur. Kita dengar pula jawapan yang lain. Bila rakyat membiarkan kezaliman bermaharajalela, dia
Ulama tak nak cakap, tok guru diam diri, ustaz tak berani nak sentuh. Apa akan berlaku tuan-tuan? Muka surat 249, surah ke-8 suratul Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sejuk. Apabila kezaliman telah bermaharajalela dalam negeri dengan perbuatan pembesar-pembesar misalnya, maka bahaya akan menimpa semua penduduk negeri itu dengan tiada kecuali, meskipun ada di antara mereka yang soleh dan berbuat kebaikan. Lalu dia kata lagi, dengar, sebab itu apabila rakyat yang ramai membiarkan pembesar-pembesar berbuat zalim dalam negeri, maka mereka semua akan mendapat bahaya, bukan orang yang zalim sahaja. Ini kewajipan mencegah segala bentuk kezaliman, bukan saja-saja nak lawan. Ini perintah Tuhan. Oh, tak kena apa-apa lagi. Tuan-tuan, nakkah kita ditimpa malapetaka seperti Manhattan, USA, Taufan Sandy? Tuan-tuan sanggup ke berhadapan reda ke dengan musibah seperti yang melanda Aceh? 120,000 orang meninggal dalam tempoh setengah jam peristiwa tsunami. Mau tak? Sebab tu kezaliman wajib ditentang. Hadis Bukhari ada dan kitab Riyadhus Shalihin. Nabi kata, hendaklah kamu tolong orang yang dizalimi dan orang yang melakukan kezaliman. Sahabat confused. Kami boleh tolong orang yang dizalimi, bagaimana nak menolong orang yang melakukan kezaliman? Nabi kata, jalannya, caranya cegah kezalimannya, tegak supaya dia tidak melakukan kezaliman. Bagaimana nak menegak golongan zalim? Pilihan raya, jangan undi mereka. Itu jalan penyelesaian. Sebab kita sini ada demokrasi, parlimen dan sebagainya, pilihan raya, itu jalan terbaik. Ini bukan soal politik, kita ikut hadis Nabi. Nampak tak tuan-tuan? Bila mereka tidak berkuasa lagi, satu sinar yang baru lah. Malaysia baru apa? Lebih komunis pula. Tapi kisah saya ini memperlihatkan, kalau ditakdirkan menang, apa kata rakyat, kena tengok surah Yunus ayat 14. Jangan solok saya. Kalau kamu juga tidak menunaikan tanggungjawab, kamu juga bakal diganti dengan golongan lain. Jangan nanti. Tinggal kita semangatnya. Tuan-tuan, kena amal. Janji ditepati. Bukan janji dicapati. Ada makan capati malam ini. Itu hujah saya pulang pada tuan-tuan. Dalil hadis ada, Bukhari, Muslim, ayat Quran yang siap dengan muka surat. Tuan-tuan renunglah, jadi boleh berdoa keburukan kepada sesama Muslim, khususnya orang-orang yang melakukan kezaliman. Apa tuan-tuan? Kita zalim kan? Saya ulang diri kita. Perjanjian menyatakan wajib kena bayar royalty, tiba-tiba tak bayar. Tak zalim. Yang Sabah nak jaga sangat. Apa beza Sabah Kelantan? Semuanya di bawah persekutuan. Kecuali okeylah, kalau tak nak, kita keluar daripada persekutuan. Boleh? Kita takbir sendiri. Kelang kabut je lah, buat tu. Kita baca lembaga persekutuan, hasil-hasil negeri nak disalurkan kepada persekutuan. Persekutuan pulangkan semula tu yang ada grant per kapita tu, capitation grant di antaranya. Satu kepala RM90 rakyat, kalilah jumlah rakyat yang ada. First 500,000 60, second 500,000 90 dan sebagainya. Kita baca lembaga ni, tolonglah hormati sikit. Boleh dengar? Boleh, cukup lah, malam sejuk lah. Dah keras jari lah. Kita nak tunjuk sikit slide boleh. Fasa keempat yang sedang dilaksanakan tuan-tuan. Saya lebih suka meyakinkan tuan-tuan dan puan, kutipan yang saya buat setiap bulan ini ada progresnya. Dan esok kalau dah selesai bangunan ni pun, tuan-tuan teruslah membantu untuk bayar gaji pula.
kita tak ada satu sen pun apa nama peruntukan yang diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan pada sekolah agama rakyat. Tidak ada. Jadi saya beri salam dulu kepada pilihan sendiri. InsyaAllah malam ini macam biasalah, kami masih memerlukan data banyak orang. Daripada 400,000 bulan lepas saya datang 1,000. Sekarang saya sebut insyaAllah hanya 50,000 sahaja lagi yang diperlukan, dan dijangka boleh siap insyaAllah penghujung bulan 15. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas keperhatian tuan-tuan dan puan-puan dan sumbangan yang tuan-tuan dan puan-puan salurkan selama ini.